Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nasional 8 edisi 4 Julai bersama saya Zarul Fahmi Khairuddin. Dan saya Atikah Muhammad Naim. Paparan utama malam ini. Dua beradik dijangkiti penyakit anjing gila disahkan meninggal dunia. Penduduk tanah Rizab di Sungai Golok, Kelantan bakal dipindahkan. Mekanisme penetapan harga petrol, formula baru bakal diperkenal. Dua daripada tiga kanak-kanak yang dijangkiti virus rabies disahkan meninggal dunia tengah hari tadi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan yang bertanggungjawab kepada Jabatan Kesihatan Negeri, Profesor Datuk Dr. Sim Kui Hian dalam satu kenyataan media berkata, mangsa yang merupakan adik-beradik berumur 4 dan 6 tahun itu disahkan meninggal dunia pada pukul 1.43 dan 1.46 tengah hari. Dua beradik tersebut telah disahkan brain dead atau mati otak oleh pasukan perubatan di Hospital Umum Sarawak di Kuching, manakala seorang lagi mangsa masih kritikal. Perkara tersebut turut disahkan oleh Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Dr. Jamil Hashim yang dihubungi RTM. Pada masa yang sama, jelasnya 11 pasukan kesihatan terus berada di lapangan untuk mengesah virus tersebut di kawasan Serian. Sehingga hari ini, 19 buah kampung yang melibatkan lebih 6,000 penduduk kampung telah diperiksa, manakala 68 kes gigitan anjing dikesan. Dalam pada itu, sejumlah 6,000 dos vaksin telah dihantar ke Sarawak oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar bagi mengekang penularan virus rabies atau anjing gila di negeri itu. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, pihaknya turut menghantar 4 pegawai veterinar bagi membantu menyelesaikan masalah berkenaan. DBS akan terus bersama dengan DBS Sarawak untuk melihat perkara ini. Kita bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan kita ingin mendapat maklumat sekiranya ada tanda-tanda merebak ataupun di luar daripada kawasan yang berkenaan. Kita akan segera mengambil tindakan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Perasmian Kolej Perikanan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Lumut di Kompleks Perikanan Kampung Aci Sitawan yang dirasmikan oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Setakat ini, Jabatan Veterinar Sarawak telah memberi vaksin kepada anjing dan kucing 1 km radius daripada 2 buah kampung yang dijangkiti virus berkenaan. Masing-masing di Kampung Paon, Sungai Rimu dan Kampung Lebur Gedong dalam daerah Serian. Kawasan pemberian juga akan diperluaskan sehingga 6 km bagi memastikan tiada anjing dan kucing yang terlepas dari diberikan vaksin. Sabtu lalu, Kementerian Kesihatan mengesahkan 3 kanak-kanak termasuk 2 beradik berumur 4, 6 dan 7 tahun di daerah Serian Sarawak sedang menerima rawatan di ICU Hospital Umum Sarawak selepas dijangkiti virus rabies. Penduduk yang menduduki tanah Rizab di sepanjang Sungai Golok, Kelantan akan dipindahkan bagi menangani isu penyeludupan pilkuda yang semakin membimbangkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagaimanapun berkata, tindakan memindahkan penduduk itu merupakan sebahagian daripada langkah bersepadu kerajaan menangani isu penyeludupan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Dalam Negeri berkata pelbagai strategi diguna sindiket terancang termasuk menggunakan Jalan Gajah dan Jalan Tikus di kawasan sempadan selain laluan air Sungai Golok. Kerana terdapat jeti-jeti persendirian yang telah didirikan di Sungai Golok di tiap-tiap rumah yang berkenaan dan ini menyebabkan berlakunya penyeludupan yang tidak diketahui. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, program jangka panjang bagi membanteras kegiatan itu sudah dibincangkan dengan Thailand melalui Jawatan Kuasa Bersama Sempadan JBC.
dan saya juga telah mengadakan perbincangan dengan Timbalan Perdana Menteri Thailand General Provid Wongsuan mengenai langkah-langkah jangka panjang ini, dan kita telah menyusun beberapa program melalui GBC, General Border Committee, bersama dengan Kementerian Pertahanan dan juga beberapa jawatankuasa kecil yang lain bagi menentukan pelaksanaan bagi menyekat penyeludupan pilkuda ini ke Malaysia. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kuching sebelum berlepas pulang setelah mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Sarawak. Katanya isu penyeludupan pilkuda kini membimbangkan dan semakin berleluasa. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, mekanisme sama juga mungkin digunakan di beberapa lokasi panas di Sarawak, khususnya di Limbang dan Lawas, ekoran peningkatan kes penyeludupan dadah di kedua-dua kawasan sempadan itu. Malaysia tidak akan sesekali tunduk terhadap ancaman kumpulan Daesh dan sentiasa menjalinkan kerjasama dengan negara-negara serantau. Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein menegaskan situasi semasa kegiatan Daesh khususnya di Asia Barat sentiasa dipantau agar ia tidak memberi impak besar terhadap keselamatan di rantau ini. Menerusi kenyataan media, beliau yang juga Menteri Tugas-Tugas Khas turut menjelaskan perbincangan dengan rakan sejawatan dari negara ASEAN sentiasa diadakan. Terbaru, pagi tadi beliau telah menghubungi rakan sejawatannya dari Filipina, Delfin Negrillo Lorenza, untuk menyatakan kesanggupan Malaysia membantu negara itu berdepan ancaman keganasan. Inisiatif Indo-Malpi Trilateral Maritime Control TMP bersama Indonesia dan Filipina dilancarkan baru-baru ini di Tarakan Indonesia, dan Trilateral Air Patrol TAP antara pendekatan menghalang pencerobohan militan Daesh di Laut Sulu sebagai laluan tikus dan menangani aktiviti penculikan, pelanunan dan rompakan bersenjata di perairan tersebut. Malaysia jelasnya menerusi Angkatan Tentera Malaysia dan agensi keselamatan yang lain akan sentiasa memastikan kumpulan Daesh tidak menceroboh masuk dan bertapak di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan akan memperkenalkan formula baharu berhubung mekanisme penetapan harga mingguan petrol dan diesel tidak lama lagi. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata kementeriannya sedang berunding dengan Kementerian Kewangan serta pengusaha stesen minyak bagi mewujudkan situasi menang-menang. I do not want people to live in strife, because I think I would rather semua kita ni pengguna merasakan bahawa kerajaan ini adil untuk semua. Jadi you have to accept the fact that I would like to be fair to everybody, consumers, and at the same time the dealers of a petrol station. Inshallah, but next week I think we'll do something. Beliau memberi gambaran penetapan harga petrol mungkin akan dilaksanakan secara harian. Beliau sebelum itu menghadiri sambutan Hari Raya Anjuran Malaysia Intellectual Property Corporation MyIPO di Ibu Negara. Penetapan harga mingguan petrol dan diesel oleh kerajaan pertama kali diperkenalkan pada 29 Mac dan pada setiap Rabu pengumuman harga baharu minyak dibuat. Mekanisme ini membolehkan pengguna menikmati harga runcit yang lebih stabil berbanding penetapan harga bulanan. Untuk minggu sehingga Rabu ini, harga seliter ditetapkan pada RM1.89 untuk RON 95, RM2.15 untuk RON 97 dan RM1.84 untuk diesel. Pemilihan getah asli sebagai campuran bagi turapan jalan aspal bakal memperluas penggunaan getah sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi pekebun getah. Menteri Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kerja Raya bagi mempercepat pelaksanaan itu dan mahu pembinaannya dipercepat. Getah asli sebagai bahan campuran aspal merupakan reka cipta yang mampu menghasilkan turapan jalan raya yang lebih berkualiti dan tahan lama. Kita kalau boleh, semua jalan pun kita akan gunakan. Mana-mana jalan baru di luar bandar, di dalam kampung, iaitu PJK, Projek Jalan Kampung, akan menggunakan jalan berasaskan getah. Itu telah pun dipersetujui. Kabinet pun dah setuju. Cuma bahan tu masih lagi sukar untuk diperoleh lagi. Kalau boleh secepat mungkin, pasal getah ada.
Cuma apabila dia nak buat, mesti juga mendapat kelulusan dan daripada JKR misalnya. JKR pun akan tengok dari segi kualiti dia, ketahanan dan sebagainya. Jadi beberapa kementerian akan terlibat. Penurunan harga komoditi getah di pasaran dunia mendorong industri getah mempelbagai dan meningkatkan penggunaan getah dalam beberapa sektor lain. Kementerian Kerja Raya merancang 3 projek perintis dalam pembinaan jalan berturak aspal iaitu di Tampin Negeri Sembilan, Baling Kedah dan Temerloh Pahang. Manakala projek sama turut dirancang di Kelantan dan Segamat Johor. Masih lagi bersama Nasional 8. Seorang penolong jurutera mekanikal di Maktab Teknik Polis Diraja Malaysia, Bakri Mua, direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung isu rasuah. Tempoh tahanan reman dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Rendah Ahmad Syakib Ismail di Mahkamah Session Segamat bermula semalam hingga 10 Julai. Suspek berusia 42 tahun itu ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di rumahnya di Merlimau, Melaka, Kelmarin bagi membantu siasatan penyelewengan tender kerja-kerja bekalan dan perkhidmatan di tempat dia bertugas. Hasil siasatan suspek dipercayai meminta dan menerima wang suapan kira-kira RM700,000 daripada kontrak sebagai upah untuk mendapatkan tender bermula 2014 hingga tahun lepas. Dalam seruban di rumahnya, SPRM turut menemui wang tunai RM32,000 untuk disembunyikan di dalam tin biskut, barangan kemas dan sebuah kereta Toyota Prado. Kes disiasat mengikut Seksyen 16(A)(B) Akta SPRM yang memperuntukkan hukuman dengan 5 kali nilai suapan atau RM10,000. Di Johor Bahru, SPRM mengambil keterangan 6 individu bagi membantu siasatan kes kehilangan sebuah kontena mengandungi peralatan radar tentera berteknologi tinggi dari Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor baru-baru ini. Keterangan diambil melibatkan Jabatan Polis Bantuan PTP dan pegawai kastam yang bertugas di pelabuhan. Kesemua mereka berusia antara 37 hingga 48 tahun hadir di pejabat SPRM Johor kira-kira pukul 11 pagi tadi untuk memberi keterangan. Perkara itu disahkan Timbalan Ketua Pesuruhjaya Bahagian Operasi SPRM Datuk Azam Baki. Beliau tidak menolak kemungkinan lebih ramai akan dipanggil bagi melengkapkan siasatan. Beberapa dokumen berkaitan yang diperolehi daripada pihak pelabuhan juga sedang diteliti SPRM. SPRM masih mengenal pasti jika terdapat unsur rasuah dan salah guna kuasa berhubung kejadian tersebut. Kementerian Pendidikan setuju dengan saranan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi agar polis mengendalikan kes buli yang kian menjadi jadi berbanding pihak sekolah ketika ini. Menterinya Datuk Seri Mazir Khalid berkata ketegasan Timbalan Perdana Menteri berhubung perkara itu diyakini mampu mengekang perkara tersebut yang semakin berluasa sejak akhir-akhir ini. Kes ini adalah kes yang melibatkan ada elemen jenayah dan perlu dikendalikan oleh polis. Kita sokong kenyataan itu. Beliau ditemui media selepas melancarkan program menarik di Padang Terap, Kedah. Katanya selama ini pun kementerian dan pihak sekolah tidak menyembunyikan kes melibatkan buli, malah membuka ruang kepada polis menyiasat sekiranya perlu. Kes pertama melibatkan jenayah seksual kanak-kanak dibicarakan di Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak Putrajaya hari ini. Kes tersebut di bawah Seksyen 377(D Kanun Keseksaan di atas perbuatan kelucahan melampau terhadap kanak-kanak. Tertuduh Chua Kim Yap yang juga seorang penganggur didakwa melakukan kesalahan tersebut di sebuah hotel di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur pada 27 Jun lalu. Bagaimanapun sebarang pengakuan tidak direkodkan. Hakim Yong Zarida Sazali menetapkan tarikh 8 Ogos ini untuk sebutan semula kes dan tidak membenarkan tertuduh diikat jamin. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara 2 tahun. Manakala satu kes di bawah Seksyen 376(1) Kanun Keseksaan atas kesalahan rogol di bawah umur juga turut dibicarakan dan pertama kali menggunakan kamera ketika perbicaraan.
Perbicaraan tersebut akan disambung pada 7 hingga 9 Ogos ini. Sementara itu, 3 kes lain di bawah seksyen sama bagi sebutan semula dipindahkan dari mahkamah di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor ke Putrajaya. Pada 22 Jun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak merasmikan Mahkamah Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak di Istana Kehakiman Putrajaya bagi mengendalikan prosiding jenayah seksual yang melibatkan kanak-kanak sebagai mangsa. Seorang pemandu lori dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keroh atas 2 tuduhan menculik dan memperdaya 2 beradik untuk keluar dari rumah mereka di Jasin pada 2010. Tertuduh K. Bala Subramaniam, 42 tahun, bagaimanapun membuat pengakuan tidak bersalah. Sejurus kertas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Mior Sulaiman Ahmad Tarmizi. Mengikut pertuduhan pertama di bawah Seksyen 361 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimal 7 tahun dan juga denda, tertuduh didakwa menculik seorang kanak-kanak lelaki yang ketika itu berusia 12 tahun dari jagaan yang sah di sisi undang-undang. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh turut didapati memperdaya dan mendorong seorang lagi remaja lelaki berusia 15 tahun untuk keluar dari rumahnya ke ladang sawit berhampiran dan didakwa mengikut Seksyen 362 Kanun sama yang boleh dikenakan hukuman sama. Kedua-dua kesalahan itu dilakukan di Taman Seri Hilir Onlock, Batang Melaka, Jasin sekitar 6.30 petang hingga 8 malam 2 September 2010. Tertuduh tidak diwakili peguam dan hanya membisu sepanjang pendakwaan dijalankan. Mio Sulaiman pada penghakimannya kemudian memutuskan untuk tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan lantikan peguam. Tempoh reman 50 suspek sindikat Macau Scam yang berakhir hari ini disambung 3 hari lagi sehingga Khamis bagi meneruskan siasatan. Perintah reman dikeluarkan Majistret Nur Azwin Abdul Muati di Mahkamah Majistret Balik Pulau, Pulau Pinang kira-kira pukul 8.45 pagi tadi. Kesemua tahanan terdiri daripada 43 lelaki dan 3 wanita berusia antara 17 hingga 42 tahun. Sabtu lalu, sepasukan polis bahagian siasatan jenayah komersil dari Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya telah memberkas kesemua 50 suspek terbabit dalam serbuan yang dilakukan di sebuah rumah banglo Taman Damai Utama, Puchong, Selangor. Serbuan hasil siasatan Polis Pulau Pinang itu dilakukan selepas menerima satu laporan di Barat Daya. Ahli sindikat terbabit bertindak menyamar sebagai pegawai bank dan pegawai polis bagi memperdaya mangsa untuk mendapatkan wang. 82 individu telah ditipu membabitkan kerugian kira-kira 2.7 juta ringgit di seluruh negara. Flaka atau dikenali sebagai dadah zombie merupakan sejenis dadah baharu yang amat berbahaya kepada manusia. Ini kerana dadah sintetik itu boleh mengubah perlakuan manusia menjadi lebih agresif. Ia kelihatan seperti garam putih berbentuk kristal yang memberi kesan sama seperti kokain dan metafetamin, namun lebih kuat daripada kedua-duanya. Ikuti laporan yang disediakan Jasri Muniandi. Flaka juga menjadi bahan utama membuat garam mandian atau basalt yang membantu penyerapan magnesium dan sulfat oleh tubuh yang tidak mudah diserap melalui makanan. Bahan kimia ini merangsang bahagian otak yang mengatur mood, hormon dopamin dan serotonin supaya pengguna dadah itu merasa lebih kuat, tidak takut, hilang rasa malu dan menjadi gila. Menurut Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Dr. Abdul Halim Muhammad Hussein, pada mulanya Flaka dipercaya dihasilkan secara meluas di China dan kemudian digunakan di Amerika Syarikat dalam bidang perubatan. Ia telah pun digunakan untuk perubatan sebenarnya, asal dia untuk perubatan. Bagaimanapun penggunaan ini diharamkan setelah didapati potensinya lebih berbahaya daripada kokain dan juga methamphetamine. Kebanyakan penagih akan meronta, menjerit, malah turut mencederakan diri sendiri ketika dadah itu mula menyerap dalam tubuh dan mempengaruhi mereka. Suhu badan akan meningkat kepada 105 darjah Celsius selain menyebabkan mereka mengalami paranoia yang teruk. Kes paling sadis berlaku di Amerika Syarikat apabila seorang lelaki gelandangan kehilangan hampir suku wajahnya kerana dimakan penyerang berbogel yang mengambil dadah itu. Ada tingkah laku agresifnya
Sebahagiannya sebab any ataupun mana-mana dadah gantian yang bersifat stimulan ni, macam mana pun dia akan memberi pengaruh yang kuat kepada central nervous system kita. Dan kita tahu drug ni ialah masalah yang berkait dengan pemikiran otak. AADK dengan kerjasama pihak penguatkuasaan lain sentiasa memantau rapi kemasukan dada ke negara ini, termasuk dada Flaka yang dikategorikan sebagai dada paling bahaya di Amerika Syarikat dan Eropah. Bagaimanapun, sehingga ke hari ini, tiada dada jenis Flaka dikesan digunakan oleh penagih di Malaysia. Jishri Munandi untuk Berita RTM. Kerajaan optimis ekonomi Malaysia mampu berkembang pada kadar 5% atau lebih tahun ini. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Muhammad Irwan Serikar Abdullah berkata, ia berdasarkan prestasi ekonomi yang lebih baik pada separuh pertama tahun ini. I personally think we can achieve 5% or more, in terms of real GDP growth. We are having meeting with various parties like we call IAPG, Interagency Planning Group, EPU, MOF, Bank Negara and DOS. We are going to have our budget, so in budget we'll announce, whether we are revising or not. Bank Dunia baru-baru ini menyemak semula unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia lebih tinggi pada 4.9% bagi tahun 2017. Terdahulu Tan Sri Irwan melancarkan program pemacu global GAP anjuran Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia Magic di Cyberjaya. GAP menerima 950 permohonan syarikat permulaan daripada 47 negara. Daripada jumlah itu, 56 syarikat permulaan telah disenarai pendek untuk bimbingan selama 4 bulan dengan manfaat bernilai lebih 1.7 juta ringgit untuk setiap syarikat. Dalam pada itu, Tan Sri Dr. Irwan mengunjurkan nilai ringgit meneruskan aliran meningkat berbanding dolar Amerika Syarikat pada separuh kedua tahun ini. Pengukuhan mata wang tempatan itu disokong pemulihan pasaran global yang mempengaruhi peningkatan ekspor dan pelaburan langsung asing. We never been in doom, It's all because of the volatility in the oil price and the global market sentiment. That's why there was a slide in the earlier part of the year, and when reporters asked me in January, I told them second quarter will be okay. If you remember, I don't know how many of you follow my statement and so on. So now we are getting better, and I hope ringgit will get better and better. Beliau mengulas laporan Bloomberg minggu lalu yang meletakkan ringgit sebagai mata wang utama Asia paling stabil suku ini. Semalam Perdana Menteri dalam catatan terbaru di laman blog beliau berkata negara mencapai banyak kejayaan membanggakan pada separuh pertama tahun ini. Hubungan Malaysia dan Belanda yang bermula secara rasmi 60 tahun lalu telah melalui pelbagai transformasi positif melangkaui aspek diplomatik. Duta Besar Belanda ke Malaysia, Karin Moselekner, menyuarakan komitmen untuk terus mengukuhkan hubungan antara kedua-dua negara menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang terutama ekonomi. Ikuti laporan khas sempena ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik Malaysia-Belanda yang disediakan wartawan Asnifatin Anwar. Dalam tempoh 10 bulan berkhidmat di Malaysia, Karin Moselekner kagum dengan usaha agresif kedua-dua negara untuk mengeratkan lagi hubungan. Hasilnya, kemasukan pelancong dari Belanda ke Malaysia bertambah selain pelbagai kerjasama dimeterai. Lebih signifikan, tahun lalu Belanda menjadi pelabur kedua terbesar di negara ini selepas China dengan nilai pelaburan 3.2 bilion ringgit. Antara sektor yang menerima pelaburan terbesar adalah minyak dan gas, elektronik dan kejuruteraan, pertanian serta makanan dan minuman. Malaysia pula merupakan rakan dagang terbesar Belanda dari rantau ASEAN dengan nilai ekspor mencecah 30 bilion ringgit.
Since we were the second largest investor last year, I think it would be a very good target to try to continue the same way and also to stay one of the largest investor in this country. Apart from that, for the trade, we see really a steady growth in the past few years, and we hope to continue that. So we really hope that we can continue to expand the trade relation, the exports to Malaysia, but also the export from Malaysia to the Netherlands. Beliau berharap lebih banyak syarikat tempatan dan Belanda memanfaatkan hubungan baik yang terjalin untuk meneroka peluang perniagaan dan pelaburan di kedua-dua negara. Ini termasuk meluaskan kerjasama dan berkongsi kepakaran masing-masing dalam bidang-bidang baharu. We're identifying many opportunities in the field of biomass of palm oil, which can contribute to our targets in Europe as well of setting up a bio-based economy. We see opportunities in the field of solid waste management. So there are quite a lot of new areas where we think we could do more. Mobility, smart cities is another area where we see opportunities for further cooperation. Kini lebih 200 syarikat dari Belanda beroperasi di Malaysia termasuk perusahaan kecil dan sederhana. Beliau menyasarkan pertumbuhan 10% bilangan syarikat Malaysia yang beroperasi di negaranya tahun ini berbanding 40 syarikat ketika ini. Laporan Asnifatin Anwar untuk TV1. Liberalisasi insurans pemotoran di Malaysia yang bermula 1 Julai lalu menggalakkan persaingan harga yang lebih saksama berdasarkan profil risiko individu. Penganalisis Ekonomi Putra Business School Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, ia memanfaatkan pengguna memandangkan liberalisasi ini menggalakkan inovasi dan persaingan antara penanggung insurans dengan pengendali takaful. Jelasnya konsep ini telah lama diamalkan negara lain seperti China dan Jepun bagi memastikan industri insurans pemotoran kekal kompetitif. Apabila ada peluang untuk pesaing menurunkan harga premium kerana berlakunya liberalisasi insurans, maka syarikat-syarikat lain akan cuba differentiate ataupun membezakan produk mereka dengan memperkenalkan polisi ataupun perlindungan yang berbeza, yang khusus, yang istimewa kepada pemilik kenderaan yang tertentu. Dan dengan ini mereka boleh mengekalkan keuntungan dengan premium tinggi tanpa perlu bersaing dengan produk-produk yang sedia ada. Senada dengan pendapat itu, penganalisis automotif Hazri Samsuri, pengguna katanya akan menikmati pilihan yang lebih luas bagi produk insurans pemotoran pada harga yang lebih kompetitif. Adanya liberalisasi insurans kenderaan ini, premiumnya akan berbeza. Mereka yang risikonya rendah akan mendapat premium yang lebih rendah. Dan yang paling penting sekali ialah pemandu-pemandu yang berdisiplin sekarang ini akan diberi ganjaran dalam bentuk premium yang lebih rendah. Jadi mereka, syarikat insurans ini akan kaji tabiat pemanduan seseorang itu, dan daripada tabiat itu mereka boleh tahulah sama ada mereka pemandu yang berisiko tinggi atau rendah. Liberalisasi insurans motor bermaksud harga produk insurans motor tidak akan lagi ditentukan berdasarkan tarif motor. Penanggung insurans dan pengendali takaful boleh mengenakan premium yang berpadanan dengan faktor risiko yang lebih luas yang sedia ada dalam kumpulan pemegang polisi yang diinsuranskan. Ekspor minyak sawit mentah serta produk berasaskan sawit Malaysia dijangka meningkat mencecah 70 bilion ringgit tahun ini berbanding 67 bilion ringgit yang direkodkan tahun lalu. 3 destinasi ekspor utama bagi minyak sawit mentah tempatan adalah ke Eropah, India dan China. Kita hendak memperluaskan pasaran kita. So we will be actually making more effort. Bukan sahaja kepada traditional market. I will also be going to Philippines. Philippines dia juga import lebih dari 1 bilion ringgit kelapa sawit. So ini adalah pasar-pasar yang juga ada potensi. Okay, so kita akan mempertingkatkan ke ada ASEAN country, Middle East,
and other countries lah, supaya kita just do not depend on a few market. Pengeluaran minyak sawit mentah juga dijangka meningkat sehingga 19.5 juta tan tahun ini berbanding 17.6 juta tan tahun lalu. Peningkatan pengeluaran ini selari hasrat kerajaan untuk meningkatkan ekspor minyak sawit mentah di peringkat antarabangsa bagi merapi persaingan dengan minyak soya. Bila ditemui media pada Majlis Rumah Terbuka Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Karnival Perumahan Mampu Milik Expo Hartanah dan Perumahan Malaysia KPMM MAPEX Anjuran Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan REHDA dijangka meraih jualan bernilai RM1 bilion. Berlangsung selama 3 hari bermula 11 hingga 13 Ogos ini, KPMM menawarkan 100,000 unit rumah mampu milik berharga antara RM130,000 hingga RM500,000. Pengerusi MAPEX Dato' Eng Seng Leong berkata karnival kali ini yang bertemakan rumah mampu milik sempurna rakyat sejahtera melibatkan 50 pemaju perumahan. Antara pemaju yang telah mengesahkan penyertaan adalah Glomac Berhad, IJM Land Berhad, MKH Berhad, UEM Sunrise Berhad, Mitra Land Group, Matrix Concept Holdings Berhad dan agensi kerajaan di bawah Jabatan Perumahan Negara. For affordable housing, we are emphasizing on properties that are below 500,000, and so is with particular attention to Wilayah, Selangor, and the neighbouring states. But at least REHDA will be seen to be committed with the government to come up with more affordable housing for the rakyat of Malaysia. Karnival yang akan diadakan di Pusat Konvensyen Shah Alam itu juga turut menawarkan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik kepada pengunjung selain menyediakan rebat tunai bernilai kepada pembeli rumah bertuah. Bertemu kembali, Kuala Lumpur menjadi negeri ke-6 pelaksanaan hub percetakan teragih MyKad Hub DPP oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN yang membolehkan tempoh serahan MyKad dipendekkan. Dan melalui projek itu, tempoh serahan hanya mengambil masa 10 hari bekerja kepada 5 hari di Semenanjung, manakala Sabah dan Sarawak daripada 30 hari bekerja kepada 7 hari. Sebelum ini, projek berkenaan telah diperkenalkan di Sabah, Melaka, Johor, Kelantan dan Negeri Sembilan. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Operasi, Datuk Muhammad Zahari Hassan, projek percetakan teragih MyKad bermula pada tahun 2010 yang dilaksana secara berperingkat. JPN mengambil inisiatif untuk mempercepatkan lagi proses pengeluaran MyKad di cawangan-cawangan yang sebelum ini cetakannya dibuat di HQ. Kita laksanakan secara berperingkat. Melalui sistem ini sebanyak 55 pejabat JPN di seluruh negara telah dibekalkan dengan mesin pencetak untuk cetak MyKad ini. Dan tempoh siap MyKad bagi cawangan-cawangan yang mempunyai mesin cetak adalah 24 jam. Tempoh serahan siap MyKad dan serahan adalah 24 jam. Tambah beliau, projek hub DPP di JPN Wilayah Persekutuan melibatkan 4 sub-hub DPP iaitu pejabat JPN di Kepong, Taman Maluri, Seputih serta Bandar Tun Razak. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek tersebut di Ibu Negara. Projek ini dilaksanakan lagi baguslah untuk masyarakat sebabnya proses tu lebih cepat dan lebih banyak cawangan boleh dibuat. Jadi masyarakat boleh pergi ke mana-mana cawangan yang terdekat lah untuk dapatkan MyKad dalam masa yang terdekat, dalam masa 5 hari. Saya rasa JPN memang cuba saya upaya untuk dekatkan, memudahkan kepada masyarakat sebab sekarang pun mereka dah buka di UTC yang beroperasi sehingga malam. Projek ini sangat bagus sebab saya tak perlu tunggu IC lama lagi. Sebab dulu buat IC kena tunggu dalam 30 hari. Itu belum termasuk cap jari rosak. Sangat mudah untuk berurusan dengan JPN sekarang. Projek Hub DPP dapat mempercepatkan urusan pengeluaran MyKad dengan penjimatan tempoh siap MyKad antara 50 hingga 77% di samping memberi penjimatan kos, perkhidmatan pos laju, tenaga kerja dan pembangunan sistem.
Selaras dengan prinsip di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS), projek ini juga telah dibuat melalui kerjasama strategik antara JPN, Pos Malaysia Berhad dan syarikat-syarikat pembekal. Projek pencetakan teragih MyCard ini sudah pasti mampu menjadi penanda aras bagi projek-projek yang seumpamanya yang telah dilaksanakan oleh organisasi dalam dan luar negara bagi usaha mempertingkatkan kualiti penggunaan, keberkesanan dan impak sistem terhadap urus niaga dan perkhidmatan pelanggan JPN. Zira Zamri, Berita RTM. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air KETA menyasar untuk mengurangkan kadar kehilangan air tanpa hasil NRW di Malaysia daripada 35% kepada 25% menjelang akhir tahun 2020. Program pengurusan bekalan air tanpa hasil itu akan bermula Ogos tahun ini hingga Mac 2020 di Labuan, Sabah dengan kerjasama bahagian bekalan air BBA dan Japan International Corporation Agency JICA TSS Tokyo Water. Sepanjang tahun 2009 hingga 2011, usaha mengurangkan NRW di BBA Labuan telah dikurangkan dari 30% kepada 20%. Namun kadar NRW itu kembali naik kepada 35%. Menurut Ketua Setiausaha KETA, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, tahun lepas pihaknya menumpukan 6 negeri yang mempunyai 40% kadar NRW. Beranggapan dan kajian telah menunjukkan bahawa 20% daripada NRW ini mungkin disebabkan oleh water meter. Beliau ditemui dalam majlis menandatangani persetujuan program berkenaan. Menerusi program berkenaan, jurutera dan juruteknik BBA akan dilatih untuk menjadi jurulatih NRW. Mereka bersama dengan pakar TSS dari Jepun akan melatih kaki tangan pengendali bekalan air di seluruh negara dalam bengkel pengurangan NRW. Di Jepun, kadar peratus NRW untuk 13 juta pengguna adalah 3% sahaja. Kerajaan diminta mempertimbang untuk meminda Akta Perkhidmatan Kesihatan Swasta yang dilihat menjadi halangan kepada koperasi untuk menubuhkan pusat rawatan dialisis yang amat diperlukan pada masa ini. Dengan purata 7,000 pesakit buah pinggang baru setiap tahun, keperluan pusat dialisis dilihat amat mendesak dalam membantu pesakit buah pinggang. Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa, Dato' Abdul Fattah Abdullah berkata, peraturan sedia ada yang memerlukan setiap koperasi menubuhkan anak syarikat terlebih dahulu menyebabkan proses penubuhan pusat dialisis agak lambat dan menjadi penghalang kepada gerakan koperasi. Cuma syaratnya sekarang kita hendak supaya kerajaan meminda akta perkhidmatan kesihatan kesihatan swasta Yang tu isu dia. Tak perlu tubuh anak syarikat lah. Minta kajian, timbang. Kita kena tubuh anak syarikat. Anak syarikat. Tubuh anak syarikat ni ada masalah. Dia lambat. Proses tu lambat. Sebab nak tubuh anak syarikat, Angkasa kena bawa Masyarakat Agung dulu. Menurutnya, melalui Akta Perkhidmatan Kesihatan Swasta sedia ada, koperasi tidak termasuk dalam senarai pihak yang boleh menubuhkan pusat rawatan dialisis. Tegasnya, peraturan itu dilihat tidak wajar memandangkan pihak lain seperti syarikat yayasan, agensi dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dibenar menubuhkan pusat dialisis. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan Aidilfitri Angkasa Zon 2 di Pejabat Angkasa Temerloh. Kita ke laporan sukan. Orang ramai boleh membeli tiket tamasya sukan C ke-29 dengan harga serendah RM10 ke RM20. Apa yang menarik, peminat hanya perlu membayar tiket bagi 19 daripada 51 acara yang dipertandingkan. Dilancarkan Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar di Bukit Jalil. Tiket akan mula dijual hari ini sehingga tamat tamasya. Tiket boleh dibeli secara dalam talian di www.kualalumpur2017.com.my melalui kad kredit atau kad debit. Manakala pembelian secara tunai pula boleh dilakukan di kios tiket venue pertandingan terlibat. 19 acara sukan dikenakan tiket adalah akuatik iaitu terjun, renang berirama dan polo air, badminton, gimnastik, karate, taekwondo, pencak silat, futsal, bola jaring, rugby, berbasikal trek, bola keranjang, sepak takraw, biliar dan snooker, muay dan bola sepak.
pendekatan untuk kita manage the crowd adalah melalui tiket. Ya. Jadi apabila kita melihat kepada sukan-sukan yang mana ada kapasiti yang terhad dan juga populariti yang tinggi, permintaan yang besar, maka sebab itulah kita telah cuba kawal kemasukan crowd itu melalui penjualan tiket. Dan saya percaya dan yakin untuk sukan ini, penyokong dan juga penonton sukan tersebut, mereka bersedia untuk membeli tiket bagi acara dan sukan tersebut. Sementara itu, bagi 32 acara lain, peminat boleh hadir menyaksikan atlet-atlet beraksi secara percuma. Selain itu, tiada caj tiket dikenakan kepada peminat yang ingin menyaksikan sukan para ASEAN yang dijadualkan berlangsung pada September. Dan selepas kita... Terengganu International Endurance Park TIEP Lembah Bidong Setiu menjadi lokasi ketika eksersis atau latihan amal eks Rimau Polis Diraja Malaysia PDRM sempena Sukan SEA 2017. Latihan melibatkan lebih 371 pegawai dan anggota kontijen negeri dan Bukit Aman. Timbalan Pengarah Gerakan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Azizan Abdul Aziz berkata latihan diadakan sejak 2 Julai dan berakhir hari ini sebagai persiapan kemungkinan menghadapi sebarang krisis dan ancaman keselamatan sepanjang penganjuran Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 Ogos ini. Beliau berkata lebih 14,000 pegawai dan anggota akan membantu melicinkan perjalanan Sukan SEA yang akan berlangsung di beberapa venue seluruh negara. Segala aset dan kelengkapan juga berada dalam keadaan siap siaga. Di Terengganu, pihaknya akan memastikan semua elemen keselamatan berada dalam keadaan terbaik termasuk penginapan peserta sukan berkuda. PDRM telah bersedia dalam apa keadaan sekalipun untuk menentukan bahawa sukan SEA ini berjalan dengan lancar dan teratur. Jadi tuan-tuan, dan ada juga kelam-kelaman yang wujud kita nampak, mungkin tuan-tuan lihat, itu akan dilatih semula, dibuat penambahbaikan pada masa akan datang. Kita ada masa lagi untuk ditingkatkan kembali kita, insyaAllah. Dengan bantuan semua lapisan PDRM, termasuk juga NGO, termasuk juga daripada agensi lain, kita boleh melakukan tugas-tugas ini dengan cemerlang semasa keadaan itu dijalankan. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan latihan amal berkenaan yang berlangsung hampir 2 jam di Lembah Bidong. Hadir sama Timbalan Ketua Polis Terengganu, Dato' Idris Abdullah. Pelbagai simulasi dilakukan termasuk serangan pengganas, penculikan dan pengendalian bom. Sukan SEA 2017, susulan keengganan beberapa pasukan negeri dan kelab melepaskan pemain menyertai skuad bawah 22 tahun kebangsaan. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berharap agar pihak-pihak terlibat berlembut hati dalam melepaskan pemain. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar mengakui keputusan sememangnya terletak di tangan pasukan negeri dan kelab sama ada ingin melepaskan pemain ataupun tidak. Namun demi negara, kerjasama harus diberi, apatah lagi menghadapi tamasya Sukan SEA dalam memastikan misi gapaian ibu segala pingat di halaman sendiri tercapai. Saya harap pasukan bola sepak di Liga Malaysia dapat memberi kerjasama kepada Dato' Ong Kim Swee untuk melepaskan pemain-pemain terutamanya dalam tempoh kritikal ini. Kita hanya tinggal 2 bulan lagi sebelum Sukan SEA, kurang daripada 2 bulan. Jadi sangat penting untuk sesi latihan dijalankan tanpa gangguan. Selain Sukan SEA Ogos depan, Harimau Muda turut akan menghadapi kejohanan kelayakan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC B23 2018 dijadualkan 19 hingga 23 Julai di Bangkok, Thailand. Dalam perkembangan lain, persiapan skuad hoki dalam Dewan amat memuaskan terutamanya selepas menimba pengalaman di kejohanan hoki dalam Dewan Asia di Doha, Qatar pada 24 hingga 28 April lalu.
Saingan di Doha lalu menyaksikan skuad wanita menamatkan kejohanan selaku naib juara, manakala skuad lelaki di tempat kelima. Dua pengendali Muhammad Amin Rahim dan Iman Gobinathan berpuas hati dengan persiapan pasukan meskipun baru ditubuhkan awal tahun ini. Persiapan pasukan Piala Asia tu kita ada juga melakukan beberapa siri perlawanan persahabatan dengan pasukan Angkatan Tentera Malaysia dan juga pasukan Singapura. Keputusan nampak positif. Kita menang dengan Singapura untuk kedua-dua siri perlawanan tu, dan dengan ATM kita bermain 6 perlawanan dan kita menang 3 dan kita kalah 3 lah. So dekat Doha tu, slowly every game dari first game sampai ke last game tu kita kejar game. Kita every time we are down, tapi eventually second half onwards kita try to change some tactics and come back to the game. Skuad hoki negara akan mengadakan perlawanan persahabatan bertemu Singapura yang dijadualkan 2 minggu lagi. Sementara itu, kedua-dua pengendali skuad hoki Dewan Lelaki dan Wanita, Muhammad Amin Rahim dan Iman Gopinathan, menjelaskan kemungkinan besar akan mengekalkan barisan pemain sama yang beraksi di kejohanan hoki dalam Dewan Asia di Doha untuk Sukan C nanti. Asasnya dia sukan hoki, tapi cara permainan dan undang-undang dia sangat berbeza. Jadi saya berkatakan tak adil untuk pemain-pemain yang dah berlatih hoki dewan ni untuk boleh kata 2-3 bulan. Kebanyakan player dari sana, 90% or 85% from there. 85% dari sana, player sana akan bermain SEA Games lah. Selain itu, sebab utama pasukan hoki dalam dewan ini dibentuk lebih awal adalah untuk membentuk kefahaman setiap pemain terhadap format dan peraturan acara. Ketua Jurulatih Persorangan Negara Datuk Misbun Siddiq lebih gemar untuk terlebih dahulu memupuk keakraban di kalangan pemain dan beliau sendiri sebelum menerapkan corak latihan baru. Bagi Datuk Misbun, ini penting untuk melihat potensi yang ada pada setiap pemain. 13 pemain kini berada di bawah program latihan Datuk Misbun Siddiq dan staf kejurulatih persorangan lelaki negara. Bagi Datuk Misbun, setiap pemain pelapis memiliki daya motivasi tinggi dan ini satu perkembangan yang amat baik. Selain itu, beliau percaya karakter dan corak permainan pasti berbeza dan itulah antara faktor penting perlu dilihat dalam usaha membentuk pemain berkualiti. Cuma sekarang ni kita nak lihat bagaimana kita nak tingkatkan tiap-tiap satu pemain tu kepada prestasi dia sendiri, keunggulan dia sendiri. Jadi kalau itu boleh diterapkan dengan begitu cepat rasanya merekanya peningkatan akan lebih cepat. Tetapi saya lihat ni bagaimana siapa yang nak push dia. Untuk sekarang ni rasanya tanggungjawab ni saya akan cuba sedaya upaya untuk saya cope up dengan mereka. Saya dapat feel dia, saya rasa. Hari ini merupakan latihan pertama Misbun Siddiq bersama pemain negara yang dibantu 3 jurulatih lain termasuk Hendrawan, Indra Wijaya dan Sairul Amar Ayub. Datuk Misbun Siddiq ditemui media selepas hari pertama latihan di Bukit Kiara. Sementara itu, Datuk Misbun Siddiq yang pertama kali melihat fasiliti latihan berpendapat Akademi Badminton Kebangsaan di Bukit Kiara ini memiliki kemudahan terbaik yang akan memudahkan jurulatih serta pemain merencanakan latihan. Yang penting ialah daripada support service. Support service itu penting kerana itu akan meringankan beban-beban coaches dan meringankan beban-beban players daripada intensity training. Sekarang kita kena mengejar ni kena sama, kita jangan melawan tapi kita challenge daripada negara-negara luar yang sekarang begitu drastik peningkatan mereka ni. Ketua Menteri Belaka Datuk Seri Idris Harun kesal dengan laporan yang mengatakan 2 jago pecut negara kelahiran Melaka, Khairul Hafiz Jantan dan Badrul Hisham Abdul Manap, tidak berpuas hati dengan imbuhan diberi kerajaan negeri dan bercadang untuk mewakili negeri lain pada Sukan Malaysia Sukma yang akan datang.
Datuk Seri Idris Harun menjelaskan selepas diselidik, kedua-dua atlet berusia 19 dan 20 tahun itu menafikan perkara itu. Beliau kesal terhadap pihak yang menimbulkan isu berkenaan yang hanya mengeruhkan lagi keadaan dan meminta satu siasatan dijalankan. Kalau dah dapat tu katalah dapat, kalau dapat kata tak dapat, itu mungkin akan memberikan satu tanggapan yang negatif kepada pihak berkuasa negeri dan sebagainya. Dan saya juga menyerahkan perkara itu kepada pihak yang melapor. Bila saya menyiasat sendiri perkara itu dari yang punya badan, dia kata dia tak kata begitu. Jadi terserah kepada siapa yang melaporkan, kebab mana yang menulis berita itu. Jadi itu saya kira lebih kepada siasatan menyeluruh mesti dijalankan. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan penyerahan watikah bapa angkat, jabatan angkat dan anak angkat Sukan Sempena Sukma ke-19 Perak 2018 di Krubung, Melaka. Hairul Hafiz yang digelar The Speedy Jantan merupakan pemegang rekod kebangsaan dalam acara 100 meter dengan catatan masa 10.18 saat. Manakala Badrul Hisham sebelum itu melakukan catatan 10.29 saat dalam kejohanan sekolah-sekolah ASEAN di Brunei pada Januari tahun lalu. Pada musim Sukma yang lalu. Anggota polis yang cedera terjatuh dari tingkat 3 hospital semasa cuba menangkap tahanan yang cuba meluluskan diri menerima kunjungan ziarah kasih Persatuan Orang Kota Baru POKB di Ward Ortopedik Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang. Lance Corporal Syed Muhammad Farli Syed Alwi retak di bahagian pinggul dalam kejadian yang berlaku di Hospital Kepala Batas. Suspek bagaimanapun berjaya ditahan semula. Pada kunjungan itu, Lance Corporal Syed Muhammad Farli menerima sumbangan PKOB termasuk tunai RM2,000. Turut hadir Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Rosli Cik. Kami ingin menjadi contoh kepada semua ahli masyarakat di luar sana bahawa NGO bersama-sama dan sentiasa menyokong pihak PDRM di dalam segala pengorbanan yang mereka lakukan. Dan ini adalah titik tolak yang amat penting untuk NGO memberi sokongan padu kepada pihak polis dalam menjalankan tugas. Hadir bersama Ketua Komunikasi Korporat PDRM Datin Asmawati Ahmad. Program ziarah ini merupakan tanda hormat POKB kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar selaku ahli kehormat seumur hidup persatuan. Taufan Nan Madul yang melanda barat daya Jepun hari ini bukan setakat membawa hujan lebat dan angin kuat. Agensi Meteorologi negara itu turut mengeluarkan amaran tanah runtuh dan banjir. Kami kongsikan visualnya sebagai penutup Nasional 8 edisi 4 Julai. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.